Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri. Di dalam dunia Porsche, kita ada baby Porsche. Tetapi apa yang saya ada hari ini ialah bukan calang-calang punya baby, tetapi ini ialah varian Porsche 718 Cayman GT4 dan Porsche 718 Spider GT4. Kedua-dua ini ialah varian yang paling berbisa di dalam keluarga baby Porsche. Kenapa nama dia Porsche 718? So 718 ni bersempena dengan kereta lomba yang Porsche menang dalam perlumbaan Targa Florio di dalam tahun 1959 dan 1960. Ini ialah generasi keempat untuk Boxster dan juga Cayman, dan generasi inilah yang paling orang duk hentam Porsche. Sebabnya sebelum ini Boxster dengan Cayman menggunakan enjin flat 6, tapi dengan 718 dia tiba-tiba gunakan pula flat 4. Namun begitu untuk GT4 dua-dua ni, ia kembali menggunakan enjin flat 6. Awesome. So enjin flat 6 yang ada hari ini untuk kedua-dua varian ini sebenarnya sama saja. Enjin 4 liter flat 6 non-turbo. Dengan vario cam dan apa semua itulah. Enjin ni sebenarnya datang daripada Porsche 992 Carrera dulu. Enjin 3 liter flat 6, tetapi telah dievolusikan. Dia rebore, okey, dan Carrera tu dulu turbo, yang ini bukan turbo. Dia rebore jadi 4 liter dan dia letak teknologi baru, dan hasilnya adalah antara enjin-enjin Porsche yang paling berbisa di dalam keluarganya ini. Enjin flat 6 4.0 liter non-turbo ini menghasilkan 420 PS dan 420 Nm of torque. Sama saja untuk Spider GT4 ini dan juga untuk Cayman GT4. Walaupun dia 4 liter non-turbo dan dia power 420 PS, 420 Nm, ia tetap memberikan penjimatan minyak sehingga 10.9 liter per 100 km, 10.9 liter. Macam mana dia buat? Enjin yang ini datang dengan silinder deactivation. Dia boleh matikan dua silinder supaya ia lebih menjimatkan bahan api. So, walaupun enjin daripada Carrera turbo dulu, tetapi yang ini penuh syarat dengan teknologi moden supaya menjimatkan bahan api and powerful. Transmisi hanya ada satu pilihan, 6 kelajuan manual dan datang dengan sistem PTV, iaitu Porsche Torque Vectoring. Ini ialah supaya kawalan semasa mengambil selikoh lebih mantap dan jitu. Selain daripada itu, ia juga datang dengan dynamic rev matching, maknanya dia akan tolong untuk naikkan kelajuan enjin rev match supaya masuk dengan gear yang betul. I like that. And satu lagi benda yang saya suka, dia datang dengan rear diff lock, mechanical rear diff lock. I love that too. Kedua-dua ini, Spider dan juga Cayman ini datang dengan roda alloy 20 inci tetapi staggered sizing, maknanya lebar depan belakang lain. Okey, yang ini menggunakan di depan menggunakan tayar 245/35 dan belakang menggunakan tayar selebar 295/30. Jenis tayar pun diguna lain walaupun prestasi mereka keduanya sama. Untuk Cayman GT4 dia datang dengan Michelin Pilot Sport Cup 2. Dan untuk Spider ini pula, ia menggunakan Dunlop Sport Max Race 2. Selain daripada option brake tu juga, anda juga boleh ambil Club Sport Package. Itu pun optional. Dan apa ada dalam package tu? Rear steel roll bar kat belakang ni. Fire extinguisher, pemadam api handheld, pegang. Dalam track, make sense. Kat luar pun make sense juga. Dan juga 6-point harness seatbelt. Seatbelt ada 6. Yang aku tak suka lah sebab ketat. Setiap kereta sekarang akan datang dengan Stability Management System sendiri, ESC lah. Okay? Tetapi untuk GT4 ni, Porsche kata owner dia garanti turun kat track. Jadi dia berikan stability system dengan 2 mode untuk ditutup.
Tutup pun ada dua mode tau. Okey, satu ESC off dan satu lagi ESC plus traction control off. Jadi kalau kita baru first time kita bawa dengan semua benda on, second time kita bawa lah dengan ESC off saja, dan bila kita dah memang dah skill lah kan, dah terror tu kan, ESC tutup, traction control tutup. The car will fly on its own, dan kalau kau crash, itu salah kau, bukan salah kereta. Okey, GT4 Cayman memang datang dengan tiang gold ni, tapi ini bukan untuk melawar, brother. Okey, this will give you an additional 20% more downforce daripada Cayman GT4 dulu. So yang ini reka bentuk baru, dia bagikan 20% lebih tekanan ke bawah, ya. So apa maksud dia? Jika anda sedang memandu pada 200 km sejam, ada beban seberat 12 kilo yang menekan eko ni. Untuk Cayman. Tapi Porsche kata tak cukup lagi. Ada lagi dekat bawah. Porsche Cayman GT4 ni juga ada diffuser dekat bawah ni. Dia panggil single arc chamber apa, jadah tak kisahlah, tapi benda ni memberikan tambahan 30% lagi downforce. Jadi 20% dekat spoiler atas, 30% dekat diffuser bawah. This new Cayman GT4 will give you an additional 50% downforce yang lebih hebat dari Cayman GT4 dulu. Untuk Cayman, dia punya spoiler dah stick kat situ. Tapi untuk Spider pula, dia boleh sorok kat dalam. Tapi bila kelajuan anda lebih daripada 120 km, ducktail spoiler ni akan keluar dan memberikan lagi downforce tambahan. Dan Spider ini juga for the first time datang dengan diffuser kat bawah yang juga memberikan tekanan downforce pada axle belakang, pada ganda belakang. This is the first time a Boxster gets a diffuser that gives a proper downforce for the rear axle. First time babe, Boxster ada downforce guna diffuser. So this is, I expect, a better car to drive than the previous Boxster. Most probably ini ialah Boxster paling best untuk kita bawa. Walaupun dia convertible, nampak ayu, soft top dia pun fabric manual. Okey, tetapi dia tetap kereta sport mantap yang layak menggunakan badge GT4. Bila kita bercerita tentang Porsche GT4 pula tu, prestasi sahih menjadi persoalan anda. So, apa prestasi dia kedua-dua ni? 0 to 100 dalam 4.4 saat, 0 to 200 dalam 13.8 saat. Top speed. Yang ni ramai orang nak tanya. Untuk Porsche 718 Spider GT4 ini, yang ini 301 km sejam, dan untuk Porsche 718 Cayman GT4, yang ini laju sikit sebab dia bukan convertible. So dia lebih aerodinamik. 304 km sejam. Beza 3 saja. Okey. Harga untuk GT4 ni dia lebih sikit. Lebih sikit daripada 2 kali ganda harga dia. Okey. Untuk 718 Spider yang itu, harga dia dari RM970,000 Malaysia, and for this Cayman GT4 harga dia kurang RM1,000, RM1,000,000. RM999,000 Malaysia. Ya, ini ialah antara kereta prestasi yang bukan setakat berprestij, tetapi apa yang kau bayar, itu yang kau akan dapat. Saya pernah memandu Cayman dan Boxster generasi ketiga di Litar, di Spanyol, dan walaupun orang kata dia baby Porsche, jangan. Dalam track, memang dalam track, jalan biasa, dia masih lagi memberikan keseronokan pemanduan yang pada pendapat saya memang susah nak diterangkan. Dia tidak seperti supercar ataupun kereta-kereta macam 911 yang memang lebih berkuasa. Tetapi kebanyakan kita ni ialah pemandu biasa. Unless you are a professional race car driver, you can use those extra horsepower. Tetapi yang ini just nice, okay, untuk kita supaya kita boleh floor, kita boleh tekan habis.
Itu yang saya sukanya tu. Macam bawa motor. Motor 1000cc dengan motor 600cc. Yang 1000cc memang lagi laju, tetapi dia memerlukan penunggangan yang lebih teknikal, kena berhati-hati. You need to be really skillful to know what you're doing. Tetapi dengan motor 600, engkau boleh belasah aja. Saya sebenarnya lebih suka motor-motor macam tu because saya boleh gunakan kuasa dia, kelebihan dia secara maksimum. Ini apa yang ada pada Cayman dan juga Spider GT4. It is designed for you to use its performance up to its maximum level. Contohnya enjin dia ni. Anda boleh rev sehingga 8000 RPM. Boleh bayangkan tak bunyi dia dengan sedap dia macam mana. So jika anda berminat dengan kedua-dua kereta ni, yang dua unit ni dah dijual. Tetapi jangan risau, ini bukan limited production. So anda order, anda dapatlah. So anda boleh pergi ke 3 Porsche Center di Malaysia ni. Porsche Sungai Besi, Porsche di Pulau Pinang, dan ini ialah Porsche Ara Damansara. Okey? Tahun depan orang JB pun boleh dapat Porsche Center dia sendiri. Okey, tu dia kata harapan dia ialah tahun depan, kuarter pertama, suku pertama, Porsche JB pula akan buka. Sekian saja daripada saya, Hazil Samsuri. Terima kasih kepada Porsche Malaysia kerana membenarkan kami melihat lebih rapat kereta-kereta ini yang baru saja dilancarkan minggu lepas. Sekian, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.